Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ismi Muhammad Hazim Afham bin Awang, Ar-Raqmat Talaba I192040001. Fi hazal yaum, kumpulan kami hendak membentangkan tentang tajuk Subutin nasab wal nasab wal ayub allati yatarattabu 'alaiha fasahun nikah wal asaru al matrattabah 'ala zalik, yakni sabikan nasab dan aib terhadap fasah nikah dan kesannya. Yang pertama ialah an-nasab. An-nasab ni maksud dia apa? An-nasab bermakna al-qurabah, iaitu keturunan. Wan nasabu asasu hamun li ahkamin kasirah masnu'ah. Nasab ni ialah asas penting yang banyak hukum diambil kira di dalam nasab ini, seperti kal iras wan nikah halla wa hurrimat. Contohnya macam kal iras ni macam waris. Lepas tu wan nikah halla wa hurrimat, contohnya nikah, nasab nikah ni ada dua, iaitu halal dan haram. Yang pertama halal. Halal ni ialah apabila tiada apa-apa halangan untuk kahwin, itu jadi halal. Yang kedua ialah haram. Haram ni ialah bila mana dalam nasab tu ada hubungan mahram. Bila mana mahram, haram untuk kita kahwin. Macam tu. Lepas tu wal wilayah, hak kewalian, wal wasiyah, dan wasiat, wa ghairu zalik, dan lain-lain lagi. Lepas tu musbitatun nasab, penyambitan nasab. Penyambitan nasab ni ada dua. Yang pertama iaitu subutin nasab, iaitu sabitkan nasab, dan yang kedua ialah subutir ridha'ah, iaitu sabitkan penyusuan. Yang pertama ialah subutin nasab. Pasal yang subutin nasab ni dia ada tiga pecahan dia. Pecahan yang pertama ialah asy-syahadah, iaitu penyaksian. Yang kedua ialah al-iqrar, iaitu pengakuan. Yang ketiga ialah al-istifadah. Okey, dan jelaskan lagi tentang subutin nasab ni. Yashtarat fi syahadah, syarat-syarat apa yang disyariatkan dalam penyaksian ini. Asy-syahadah rijlan miman tuwafarat syuruti sihhati syahadah fi nikah. Syarat sah nak menerima saksi seseorang itu ada 6. Saksi untuk nikah ni ada 6, iaitu al-Islam, az-zukurah, iaitu lelaki, al-aqlu wal buluh, berakal dan baligh, al-adalah, adil, as-sam'u, mendengar, al-basar, melihat. Contohnya orang perempuanan tidak boleh dijadikan saksi untuk nikah, untuk akad nikah. Fala yusbitu nasab bi syahadati nisa wala bi syahadati rajulin wa imra'atain. Dan tidak boleh dijadikan saksi juga seorang lelaki dan orang perempuan. Tidak boleh. Dia kena semua lelaki-lelaki. Kalau mengikut ulama mazhab Hanafi, Maliki, kalau menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, syarat untuk menjadi saksi nikah ialah wajib lelaki. Adapun kalau perempuanan, maka tidaklah sah akan ia, tak sah. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wal Adillatuhu, karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ada menyebut az-zukurah syartu indal jumhur ghairul hanafiyah bi anna yakuni syahidani rijlain fala yasihu zawaj bi syahadati nisa'i wahdahunna wala bi syahadati rajulun wa imra'atain li khuturah az-zawaj wa ahimmayatihu. Syarat saksi nikah ni mestilah lelaki. Kebanyakan ulama selain ulama Hanafiyah mengharuskan dua saksi nikah terdiri daripada orang lelaki-lelaki. Jadi
kalau akad nikah ni tidak sah jika hanya perempuan sahaja yang menjadi saksi atau satu lelaki dan dua perempuan. Ini kerana akad nikah sangat penting untuk diperhatikan. Ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Adapun menurut mazhab Hanafiyah, dua perempuan boleh menjadi saksi jika masih ada satu orang lelaki dan hukumnya sah. Itu menurut mazhab Hanafiyah. Adapun jika semuanya perempuan, maka tidak sah menjadi saksi. Jadi yang kita dapat faham di sini, dalam tiga mazhab ni, contoh mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, tidak sah perempuan menjadi saksi. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, perempuan boleh menjadi saksi dengan syarat masih ada seorang lelaki. Macam tu. Okey, lepas tu kita pergi yang kedua pula, iaitu syurutil iqrar. Al-iqrar ni pengakuan. Wazalika bi anna yakirru rajulu annahu walidun Zaidun mislan aw an yaqra'u Zaidun bi annahu ibnu zalik ar-rajulu. Iqrar ni kan, dia macam ni. Iqrar ni diakui pengakuan itu apabila seseorang lelaki itu diketahui siapa bapanya atau anak siapakah dia. Contoh, Zaid ni anak kepada si fulan. Jadi kita tahu Zaid ni anak kepada siapa. Macam tu, itu iqrar. Lepas tu syarat iqrar ni, yang pertama ialah an la yukazzibu hadzal iqrar bisu. Tidak ditipu iqrar itu melalui perasaan. Yang kedua, an la yakzibu hadzal iqrar syar'u. Tidak pula ditipu iqrar itu melalui dari segi syarak. Contohnya macam mana? Contohnya kan, Zaid ini dinasabkan kepada si A, tetapi datang pula si B yang mengaku bahawa budak ni Zaid ini anak dia. Maka tidak diterima dari segi syarak kerana telah disabitkan Zaid ini dengan si A terlebih dahulu. Macam tu. Yang ketiga ialah an yusaddiqu al-musalhaku al-mukirru. Membenarkan olehnya akan hubungan orang yang membuat pengakuan itu. Lepas tu yang keempat ialah alla yajrul muqarru bi hadzal iqrar naf'an ila nafsihi aw yadfa'u anha bihi dararan. Bahawasanya tidak boleh berlaku orang yang buat pengakuan ini mendapat manfaat ke atas dirinya sendiri. Contohnya kan, contoh macam jika Zaid meninggal dan meninggalkan harta yang banyak, tiba-tiba datang si A dan klaim bahawa Zaid ini anaknya. Maka padahal Zaid ini bukan anaknya, maka ini tidak boleh, kecuali jika dia ada bukti yang kukuh mengatakan yang bahawa Zaid ini anak dia. Nak datang bukti itu mestilah dengan dua orang saksi, ay syahadu syahidani adlan, iaitu dua orang saksi yang adil. Lepas tu bisidikin kalamuhu, yang jujur dalam kata-katanya, dalam percakapannya. Kalau tak ada saksi dua orang macam ni, maka tidak diterima hujah si A tu. Okey, lepas tu seterusnya al-istifadah. Al-istifadah ni an yatasibu syakhsu ila rajulin aw qabilatin. Dinisbahkan seseorang itu kepada seorang lelaki ataupun kabilah. Kabilah ni macam kumpulan, tak pun manusia. Wanas, seperti dia dinisbahkan kepada seorang lelaki ini, kepada seseorang itu, macam tu. Dia tempat dinisbahkan ni dia ada banyak. Contohnya kita boleh nisbahkan dia ni dengan kabilah, ada pun kampung, negeri, negara, nasab dan sebagainya. Contohnya seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari berasal daripada Bukhara.
Dia dikenali Bukhari sebab berasal daripada Bukhara. Macam tu. Macam Imam Syafi'i pula. Imam Syafi'i dinisbahkan kepada nama atuknya, Muhammad bin Idris bin Asy-Syafi'i. Itu Imam Syafi'i. Yang ni kita boleh katakan sebagai istifadah. Adapun dikatakan bahawa istifadah ni ialah penyaksian yang paling sahih. Sebabnya contoh macam yang dekat macam Imam Bukhari kan, berasal daripada Bukhara. Kita pergi Bukhara, kita tanya orang Bukhara, adakah betul Imam Bukhari berasal daripada Bukhara? Mesti tu sebab Imam Bukhari berasal daripada Bukhara kan. Jadi semua orang pada negeri itu akan berkatakan ya betul Imam Bukhari daripada Bukhara. Sebab tu namanya Bukhari. Jadi tidak ada unsur penipuan apa-apa dekat situ, sebab ini umum. Dia ramai orang yang boleh menjadi saksi bahawa Imam Bukhari berasal daripada Bukhara. Itu maksud dia. Okey, setakat itu saja daripada saya. Saya serahkan poin seterusnya kepada sahabat saya. Falyatafaddal mashkura. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamid bin Sulaiman, nombor matric I192003939. Kita sambung bahagian nasab. Okey. Jadi kita akan bergerak pada ridha'ah. Okey, apa itu ridha'ah? Ridha'ah itu ialah susuan. Okey, sebuti ridha'ah salasas sabiqah. Okay, secara untuk menentukan surah itu ada kaitan susuan itu ada dengan 3 cara. Yang pertama asyahadah, dan ikrar, asalisat istifadah. Dia sama je macam sebelumnya untuk menentukan nasab. Yalah. Tapi perbezaan dia, maknanya kalau ikrar dia punya syarat dia sama, perangan istifadah pun sama ya. Okay, macam sebelum ni. Okay, kalau tapi pelainan dia ialah syarat daripada syahadah ya. Kalau sebelum kita tengok apa beza dia. يشترط شهادة مقبولة في ثبوت الرضاعة من الرجال والنساء وهي disyaratkan syahadah yang diterima untuk susuan ni daripada lelaki dengan perempuan. Kalau sebelum ni syahadah itu saksian diterima oleh lelaki saja, dua lelaki kan. Kalau kali ni perempuan pun dia pun boleh jadi saksi juga. أولا شهادة رجلين عادلين، ثانيا شهادة رجل عادل وامرأتين، والثالثة شهادة أربعة نسبة عادلات. Okay, kalau yang pertama sekali ialah syahadah daripada dua orang lelaki. Yang kedua ialah syahadah saksian daripada seorang lelaki dan dua orang perempuan. Dan yang ketiga pula ialah syahadah daripada 4 orang perempuan. Okay, kat sini kita boleh kaitkan bahawa seorang lelaki disebahkan sebagai 2 orang perempuan. Okay, seterusnya ahkam muta'alliqah binasab baina syakhsain. Mana hukum yang berkaitan dengan nasab antara kita, antara baina syakhsain. Okay, kat sini kita ada 5 antara perkara kenapa nasab ni penting. So yang pertama kali ialah kaitan dengan ahkam nikah halal wa hurmat. Hukum nikah kaitan dengan halal dan haram. Okay, contohnya kita dah tahu kan sebab antara sebab pengharaman perempuan-perempuan yang kita tidak boleh dikahwini kan. Contohnya ada susuan, ada doa, tu kita ada adik-beradik, kita ada makcik. So penting lah nasab ni. Contohnya kita tahu rupanya si A dengan B ni rupanya dulu ada orang ni ada kata susuan. Dia ada pada susuan tu. So dia tak boleh. Okay, yang kedua pula ahkam nafaqah wa tansiq mas'uliyah wa ta'allaqah biha. Okay, hukum hakam berkaitan dengan nafaqah. Okay, sebelum ni kita belajar dekat nafaqah ni siapa yang lebih diutamakan untuk dapat. Okay, contohnya apabila wujudnya, contohnya bila kita fikir kita nak kena bagi nafkah dekat seorang anak dan isteri ataupun dekat seorang ayah, mana yang lebih utama, anak dan isteri, ayah, mak ayah. Okey, jawapan yang pertama lagi ialah anak dan isteri lah.
So bila kita tahu dia punya nasab kita, so kita lagi tahulah mana yang perlu kita utamakan. Itu lah. Yang ketiga, al-wilayah wa adrajatha. Wilayah ni mereka dalam bahasa ni wali je lah, wali. Okey, perwalian. So kita yang tahu kan, contohnya macam yang pertama sekali atau pertama kali ialah ayah. So bila kita tahu siapa kita punya wali yang paling derajat yang paling tinggi sekali, so kita tahu lah siapakah yang boleh kita punya wali. Okey, rabi'an al-miras wa tawzi' al-ansaba wa ta'sib ad-darajat wa risain. Okey, yang keempat pula adalah kaitan dengan miras. Okey, kita tahu siapa kita punya nasab, so kita tahu siapakah yang terhalang, siapa yang dapat asabah. So bila ada wujudnya, ada contohnya bila wujudnya anak lelaki dengan cucu lelaki, so cucu lelaki ni dia automatik dia terhalang, dia mahjub oleh sebab kamu boleh ada anak. Macam tu ya. So penting kita tahu nasab. Okey, al-khamisan al-wasiyah wa ahkamuha min sihah wal batlan. Maknanya wasiat. Kita hukum kata wasiat. Wasiat ni dikatakan dengan mirah juga. Contohnya ahli waris, kalau kita tahu dia ahli waris, so dia tak dapatlah miras. Wasiat macam tu ya. Okey, itu saja saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya nama Rosep, nombor kad matrik I162011527 ingin membentangkan subtopik yang berikut, ialah berkaitan dengan al-uyubul lati yatarattabu 'alaiha faskun nikah wal asarul al-mutarattibatu 'ala zalik. Aib-aib yang berikut ialah boleh membawa kepada fasih perkahwinan dan kesan-kesan terhadapnya. Jadi kita boleh rujuk dalam buku, dalam muka surat 111. Pertamanya al-uyubu allati yasbutu fiha faskuz zawaj qisman. Aib yang sabit padanya fasih perkahwinan itu ada dua bahagian. Pertamanya qismul awal uyubun tamna'u tukul, ialah aib yang melarang daripada persetubuhan, seperti terdapat pada lelaki atau suami itu kal jubi, putus alat kemaluan, wal innah, dan alat kemaluan mati terpucuk, wal qarnu wal rizqu fis saujah, dan alat kemaluan perempuan pula penuh dengan tulang dan juga penuh dengan daging. Maksudnya tak ada lubang untuk bersetubuh. Itu aib pada isteri. Bahagian pertama. Bahagian yang kedua ialah uyubun la tamna'u tukul walakinnaha amratun munfaratun autoratun, ialah tidak dilarang daripada persetubuhan. Aib yang tidak dilarang daripada persetubuhan, tetapinya ialah aib suatu, yakni segala penyakit yang kata boleh membawa orang lari, yakni penyakit keji, tak boleh mengubati, seperti kaljuzami, penyakit kusta, dan sopak, dan juga gila. Okey, jadi kesimpulannya ialah bahagian-bahagian aib ni nisbah kepada sepasang lelaki dan perempuan atau suami isteri itu terdapat bagi kepada tiga bahagian. Bahagian yang pertama ialah perkongsian antara suami dan isteri, ialah penyakit sopak, penyakit kusta, dan penyakit gila. Ini sesiapa pun kena.
penyakit-penyakit seperti ini sama ada lelaki atau perempuan. Bahagian yang kedua ialah bahagian yang khas pada fizaujah, khas pada isteri saja, seperti alat kemeluan dia penuh dengan tulang dan juga daging, maksud tak ada lubang untuk bersetubuh. Itu bahagian kos pada isteri, dan juga bahagian kos pada lelaki pula, suami pula, ialah alat kemeluan terputus dan juga mati terpucuk. So seterusnya kita tengok pula pada dalilu subutil khiyari fi hadzal uyubi, dalil yang sabit pilihan dengan aib ini ialah min riwayah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwaja imra'atan min Ghifar, bahwasanya Nabi berkahwin dengan seorang perempuan daripada Bani Ghifar. Falamma udkhilat alaihi, tatkala dimasukkan atasnya, yakni dibawa masuk kepada Nabi, ra'a bi kashiha bayatun, Nabi nampak ada putih-putih, belang putih, ini penyakit sopak. Faqala, maka Nabi bersabda, albisi siyabik, pakailah baju engkau balik, wa alhiqi bi ahlik, dan kembalilah kepada ahli engkau. Wa qala li ahliha, dan Nabi berkata bagi ahli keluarganya, talastum alayya, kamu sekalian ni telah sembunyi aib ini atas aku. So di sini dalil boleh menunjukkan boleh buat pilihan untuk fasihkan nikah apabila sama ada lelaki atau perempuan terdapat aib-aib yang telah dinyatakan tadi, boleh bawa kepada qadi untuk fasihkan nikah. Seterusnya kita pergi detail lagi, al-uyubu fi zaujah, aib terdapat pada isteri. Idza wajata zauju zaujatahu rizqan, apabila terdapat oleh suami akan istrinya alat kemeluan itu penuh dengan daging dan qurranan dan tulang, sapatalahu faskuz zawaj, sabit baginya oleh fasih perkahwinan. Li'anna hadzal illata, kerana illah seperti ini, mani'atun min maqsudiz zawaj, ialah telah melarang daripada tujuan perkahwinan, maksud daripada perkahwinan. Wahwa tukul bizaujah, ialah bersetubuh. Dan seterusnya al-uyubu fi zauj, aib yang terdapat pada suami pula, pada zauj pula. Idza wajatat zaujatu zaujaha majbuban, apabila terdapat oleh isteri akan suaminya putus alat kemeluan, tak ada alat kemeluan, au aninan, ataupun mati terpucuk, sabatalah haqqu fasqis zawaj, sabit baginya, bagi isteri tadi itu oleh hak fasihkan perkahwinan. Kerananya li'annahu yafutu bihima maqsudun nikah, kerana seperti tadi telah meluput ataupun putus dengan kedua-duanya tujuan perkahwinan. Dan seterusnya ialah hutusul aibi ba'da aqdin nikah, berlaku aib tadi itu selepas terdapat aib tadi itu selepas pada akad nikah. Idza hatasa syai'un minal uyubi sabiqah ba'da aqdin nikah fi ayyin minaz zaujain, apabila berlakunya oleh sesuatu daripada aib-aib yang telah disebutkan tadi selepas pada akad nikah itu, pada mana-mana sama ada lelaki atau perempuan, sawa'un kana zalika ba'da tukul, sama ada selepas berlaku itu selepas pada persetubuhan, atau qablahu, ataupun sebelum setubuhan, sawa'un kana al-aibu mani'an min tukul, sama ada adalah aib-aib itu
melarang daripada persetubuhan seperti putus alat kemaluan lelaki dan tidak berfungsi, maksudnya mati terpucuk pada suami, pada zauj, dan dipenuhi dengan daging dan tulang pada perempuan, maknanya tak ada lubang, tak boleh setubuh. Awal ataupun aib-aib ni bukan punca pada persetubuhan, tetapi penyakit seperti kalkuzam, penyakit kusta, penyakit sopak dan penyakit gila. Fa innahu yasbutu haqqul qiyad fi faskis zawaj, apabila tersabit aib-aib yang sebegini, hak pilihan pada fasih nikah. Kama laukan al-aibu qatiman, seperti yang mana aib-aib yang terdapat sebelum nikah. Jadi sama juga dengan aib yang sebelum nikah. Apabila selepas berkahwinan pun, apabila kita dapat aib-aib yang begini, jadi boleh menfasihkan nikah. Tetapi di sini ada kecualian, lakin yustasna min zalikal innah faqat, tetapi ada kecualian satu saja, ialah mati terpucuk. Fa innaha idza hatasat ba'da dukun, apabila mati terpucuk ini dia berlaku selepas persetubuhan, fa innahu yasqutu haqquz zaujati fi faskis zawaj, maka sesungguhnya telah gugur hak isteri pada fasihkan perkahwinan. Kerananya apa? Lihusuli maqsulis zawaj, lihusuli maqsutis zawaj bin nisbati laha, kerana telah hasil ketujuan perkahwinan nisbah baginya, bagi isteri. Wahwal mahad wal wat'u, ialah mahad dan juga wati, bersetubuh. Okey, seterusnya ialah izalatul aibi, apabila hilang keaiban tadi. Apabila aib tu hilang, sama ada boleh mengubati ataupun sendiri hilang. Iza amkana izalatul rizqi wal karni binahwi amaliyah jarahiyah, apabila hilang alat kemaluan yang penuh dengan tulang dan penuh dengan daging dan tulang itu dengan cara-cara orang bedah plastik. Sekarang ni boleh buat bedah plastik. Waratiyat biha zaujah, dan telah redha dengannya oleh isteri. Fala khiyaru lizauji hina izin, maka tidak ada pilihan lagi bagi bagi suami ketika itu. Li'atami wujudil muqaddati lil faski, kerana telah tiada lagi wujud, ada kehendak untuk fasih apabila jadi elok balik macam orang biasa. Jadi hak untuk nak fasihkan nikah itu sudah ada. Dan demikian itu juga iza zalal junun wal parasu wal juzamu bitatawi, apabila telah hilang penyakit kusta, sopak dan gila itu dengan bitatawi, dengan mengubati ataupun perubatan. Fa inna haqqal faski yaskut, maka sesungguhnya hak untuk fasihkan nikah itu sudah gugur, tak ada lagi. Li zawali ma yud'au ilai, kerana telah hilang apa-apa benda yang didakwa atasnya. Jadi masa tu apabila aib-aib itu sudah hilang, jadi tak ada hak untuk fasihkan nikah. Dan seterusnya ialah haqqu wali zaujati fi faskin nikah, hak wali bagi isteri, bagi zaujah itu hak padanya untuk fasihkan nikah. Jadi wali-waliyil mar'ah haqqu faski nikahiha bikulli aibin wajata fi zauji qabla aqdin nikah, bagi wali-wali perempuan itu hak untuk fasihkan nikah bikulli aibin, dengan setiap aib yang terdapat pada suami sebelum akad nikah, sebelum berlakunya akad nikah. Sawa'un radiyat zaujatu biha, sama ada
zaujah tadi itu dia redo dengan aib itu, am lam tarto bihadzal fasku am lam tarto, sama ada dia redo dengan fasih ataupun dia tidak redo. Tatap hak wali ini dia ada hak untuk fasihkan nikah. Wa dzalika lamma yalhaqu waliyyu min ain min zalikal aib, apabila tetapan wali itu mengetahui ataupun tahu aib-aib yang terdapat pada si lelaki tu, pengantin tu. Walaisa li wali zauja haqqu faski bi'aibin hadisin patatukul, dan tidak ada hak bagi wali perempuan, bagi wali zaujah tadi, haqqul faski bi'aibin hadis, dengan aib yang baru datang, ba'da tukun, yakni selepas pada tukun. Maksudnya mula-mula berkahwin itu elok, ada apa-apa, tak ada aib apa. Selepas berkahwin, selepas akad nikah, baru berlaku aib. Id la ara alaihi fil ud. Jadi tidak ada cela atasnya pada uruf, pada segi uruf, kata segi kebiasaan golibnya tak ada apa-apa. Bikila fi zalika fil ibtida. Jadi maksudnya apabila terdapat aib itu selepas pada tukul, jadi hak fasih untuk wali tadi itu tidak ada hak untuk fasihkan lagi. Okey, seterusnya ialah al-fasqu alal fauri. Fasih dengan segera, dengan sekadar segera. Bermaksud tasra'u zawjatu fawran wa yasra'u zawju aiton ila raf'il hakim wal mutalibatu bi faskin nikah idza sabatal uyub an adami toha. Apabila terdapat segera oleh isteri dengan tindakan segera, dan juga suami dengan ambil tindakan segera, bawa perkara ni kepada hakim untuk menuntut fasihkan nikah, sama ada ia bersetuju ataupun tidak bersetuju, sama ada suami atau isteri dia setuju dengan setuju atau tidak bersetuju, tetapi hak untuk fasihkan nikah itu boleh tindakan dengan segera, dengan bawa perkara ni untuk mereport kepada majlis agama ataupun hakim ataupun qadi. Dan tetapi tengok pula, falau alima hatuhumal aibu bi sahibihi, apabila telah antara salah seorang di mana keduanya mengetahui aib summa sakata, apabila kemudian itu sakata anhu, ia berdiam, jadi tak ada apa-apa tindakan, sakata haqqu faski, jadi gugur hak untuk fasihkan nikah. Maknanya selepas kahwin tu semua antara suami isteri tahu ada aib masing-masing, tetapi ia tidak cerita, tidak report pada qadi, jadi hak untuk fasihkan nikah itu sudah gugur. Illa kecualian idza kana jahilan, apabila ia jahil, anna lahu haqqul faski, ia jahil, yakni ia jahil, tidak tahu untuk baginya tapan hak fasih, dia tidak tahu tentang tu. Fa innahu la yasqutu haqquhu fil faski, maka sesungguhnya apabila ia jahil itu tidak gugur hak pada fasihkan nikah. Jadi dia nak selepas dia tahu ini yang aib ni boleh membawa kepada fasihkan nikah, apabila dia tahu yang hak tidak gugur hak untuk fasihkan nikah, maknanya tetap baginya hak untuk nak fasihkan nikah tu boleh. Seterusnya ialah tarkul ajli fil innah. Ini maksudnya qadi bagi tempoh untuk yang mati rujuk ni, untuk masa untuk perubatan.
Wa idza sabata 'indal qadi al-'innah fi zawji, apabila sabit di sisi qadi tetapan suami ataupun zau ini mati terbujuk, wa taraba lahul qadi sanah qamariyah, qadi memberi masa dia 1 tahun qamariyah untuk liihtimali zawalul 'innah, untuk cara ataupun pergi berubat secara mana yang boleh hilangkan mati terbujuk, baik boleh balik. Fa idza zala aibuhu, apabila hilang oleh aibnya, apabila hilang aibnya, maka fazalik, maka di sini hak fasihkan nikah itu sudah gugur, tak ada hak untuk fasihkan nikah. Wa illa, dan jika tidak, maknanya dan jika tidak, dia baik boleh selepas qadi bagi tempoh 1 tahun untuk mengubati, tapi masih begitu tak elok-elok lagi faskun nikah, maka hak itu boleh fasihkan nikah. Seterusnya ialah ma yatarattabu ala faskin nikah bihadzal uyub minal asad, bermaksud tersusulan atas fasihkan nikah dengan aib-aib ini ada beberapa kesan. Pertamanya, alif, kanal fasku qabla tukul saqatal mahar wala mud'ah li zaujah, ialah apabila fasih itu sebelum persetubuhan, jadi tak ada berlaku lagi persetubuhan, jadi gugurlah mahar perkahwinan, mahar. Wala mud'ah li zaujah, dan juga tidak mud'ah bagi isteri, li'annahu in kana al-aibu fi zauj fa hiya al-fasiqah wa alaihi fala syai'alha, dan kerananya jika adalah aib itu dengan suami dan ia perempuan isteri itu membawa, jadi orang yang fasih dan atas fala syai'alha, dan tidak ada sesuatu baginya, yakni mahar dan juga mud'ah tidak ada. Dan kesan seterusnya ialah wa in kana al-fasku qad hasala ba'da tukul, jika adalah fasih itu hasil selepas persetubuhan, walakin bi'aibin muqarinin lil 'aqdi, tetapi aib itu serta dengan akad nikah, semasa aib itu berlaku semasa akad nikah, au bi'aibin hadis bainal 'aqdi wat tukul, ataupun aib itu berlaku antara akad nikah dan antara persetubuh. Jahalahu wati'u, maka ia tidak tahu, dijahil tentangnya terus persetubuh. Fa innahu yajibu laha mahar misal, maka wajib atasnya isteri ataupun perempuan itu mahar misal, mahar yang seumpamanya, yakni mahar yang misal ni mahar yang kebiasaan, bukan mahar yang musamma, mahar yang tetap, tapi mahar yang biasa kakak dia berapa, maka dia pun sama. Dan akhirnya ialah jim, kesan yang terakhir, wa in kana al-fasku qad hasala ba'da tukun, apabila adalah fasih itu hasil selepas bertukul, maknanya selepas bertukul dia buat fasih, wal aibu innama hatasa aitun ba'dahu, dan aib itu juga berlaku selepas pada persetubuhan. Fa innahu yajibu lizaujah kamilul mahar musamma, maka di sini wajib atas zaujah itu mahar yang sempurna, mahar al-musamma, mahar yang telah ditetapkan. Li'annal mahar qad istaqarra bitukun, kerana di sini mahar telah menetap dengan persetubuhan, qabla wujudi sababil qiyad, sebelum adanya sebab-sebab pilihan fil fasqi, dalam fasih. Fala yughayyir, maka mahar di sini tidak berubah, tetap mahar musamma, mahar yang telah ditetapkan.
Saya rasa cukup sekadar ini saja. Kalau ada salah dan silap, saya minta tolong kawan-kawan semua untuk tukurkan balik dan memperbaikikan balik present pembentangan saya ini. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah pun sampai di penghujung pembentakan kami. Itu di bahagian khulasah. Saya akan memberikan kesimpulan yang boleh kita buat daripada apa yang telah kita bentangkan. Yang telah bentangkan bertajuk iaitu nasab, dan juga yang kedua adalah tentang umur allati yataratab alaha fasah nikah. Adalah seperti mana yang telah pun saya dan kawan saya semua dah bentangkan, nasab tu adalah seperti keturunan, dan yang kedua tu ialah perkara yang boleh memfasahkan suatu pernikahan. Okey, kat sini saya akan bawakan dua kesimpulan yang boleh kita buat daripada kedua tajuk itu. Dan yang pertama sekali adalah segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga kemaslahatan manusia. Oleh itu, kita perlu mengikuti segala hukum hakam yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, hakam dah telah pun berikan melalui Al-Quran dengan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Kita just ikut, sebabnya memang hakam tu memang dia akan kebaikan lah pada kita kalau kita ikut. Kalau kita lah. Sekarang kita pergi yang kedua pula. Fiqh munakahat adalah suatu fiqh yang perlu dipelajari oleh setiap individu Muslim, kerana ilmu ini akan berkesan kepada sebuah masyarakat, keluarga dan juga masyarakat. Okay. Fiqh munakahat bukan sahaja penting bagi yang berkahwin, tetapi penting juga bagi orang yang belum berkahwin. Macam orang fikir kalau kita belajar fiqh munakahat ni untuk kahwin kan, tapi sebenarnya bila kita dah belajar ni boleh tahu bahawa sebenarnya munakahat ni dia bukan sahaja tentang perkahwinan saja semata-mata, tapi dia ada banyak lagi benda-benda lain. Kita perlu belajar lah benda ni. Baiklah, sekian saja. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.